Bersama saya Masrura Malak dalam rentasan berita edisi 819, antara paparan utama. Antara muhasabah rasuah dan FBI. Gombak tidak mahu pengkhianat. Muhyiddin dianugerahkan gelaran Bapa Perutusan Khas. Gagal bertingkat-tingkat dapat pangkat dalam darurat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indeks persepsi rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada 2019. Mengulas mengenainya, Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Amanah Negara, Amanah, Muhammad Faiz Fadil berkata, pelaburan langsung asing FDI dan keutuhan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada tadbir urus baik kerajaannya. Jika sesebuah negara itu korup, mereka takut untuk datang melabur kerana akan menjejaskan aliran modal mereka, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Beliau berpendapat jika korupsi terlalu teruk, peluang pekerjaan dan perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS akan terjejas. Di samping itu, jurang kemiskinan semakin besar kerana banyak ketirisan yang berlaku menyebabkan yang kaya menjadi semakin kaya, katanya. Beliau berkata kemerosotan CPI tahun 2020 disumbangkan sepenuhnya oleh Perikatan Nasional kerana selama mereka mentadbir selama 10 bulan, banyak kes rasuah melibatkan bekas menteri dilepaskan. Pakatan Harapan kata Faiz telah berjaya memulihkan kedudukan negara sepanjang 22 bulan mentadbir negara. Sikap tidak integriti Perikatan Nasional untuk mengekalkan kuasa dengan berpaksikan scheme of things dengan melantik pimpinan UMNO dan PAS dalam jawatan kabinet besar tanpa fungsi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC menyumbang kepada kemerosotan CPI Malaysia, tegasnya. Berbeza sungguh kenyataan Faiz dengan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Jangan saling salah menyalahkan apabila bercakap mengenai penyakit rasuah. Laksana kanak-kanak yang mendendangkan lagu bangau-bangau, berpusing-pusing dan tidak mahu muhasabah diri sendiri. Katanya dalam rencana bertajuk Muhasabah Tangani Rasuah di Harakah Delhi bertarikh 2 Februari 2021. Berselang-seli dengan ayat Al-Quran dan hadis, Hadi berkata rasuah adalah satu dosa besar dan Islam mengambil pendekatan menanganinya secara holistik dan melibatkan semua pihak bermula daripada individu, masyarakat dan negara, bukannya secara cebisan sahaja. Ujar Hadi, pembahagian kewajipan menangani rasuah terbahagi kepada fardu ain dan fardu kifayah. Setiap satu itu saling berkaitan, laksana mata rantai yang tidak putus dan diikat dengan Islam yang sempurna berlandaskan akidah, syariah, akhlak dan nizam, iaitu sistem. Kegagalan menangani rasuah kerana mata rantai itu diputuskan oleh konsep sekulerisme barat yang memutuskan setiap urusan kehidupan manusia dengan agama, tegas Hadi. Beliau juga cuba menjustifikasi sumbangan yang disebutkan bukan untuk tujuan peribadi. Takrif rasuah juga hendaklah dikaji dari sudut pandangan Islam yang sebenar dengan tidak meletakkan makna rasuah sekiranya sumbangan kepada pihak yang sebenarnya memang memerlukan bantuan dan sumbangan. Golongan yang menerima sumbangan sama ada individu atau masyarakat umum bukan untuk tujuan peribadi dan kalangan tertentu saja, ujarnya. Ingat lagi ke anda tindakan pengerusi kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB Datuk Ramli Musa yang didakwa membayar 1.4 juta ringgit kepada editor Sarawak Report Claire Recastle Brown bagi pihak Hadi. Kelakarnya apabila kantoi Rio Rendah Parah Walaun mendakwa Ramli Musa kawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya, mereka meletakkan kesalahan itu kepada Anwar Ibrahim yang tiada kaitan langsung dengan dakwaan Sarawak Report bahawa pimpinan PAS menerima 90 juta ringgit dari UMNO yang terkait dengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Dakwaan itu ditulis dalam rencana Sarawak Report yang diterbitkan pada 6 Ogos 2016
bertajuk As Najib Denies All Over 1MDB, Let's Not Forget His Many Other Criminal Connection Comment. Untuk rekod, Ramli Musa kemudian disiasat oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang sehingga kini senyap sunyi tanpa berita. Adakah tindakan itu hasil bermuhasabah dalam menangani rasuah dan berlandaskan akidah syariah, akhlak dan nizam? Pemimpin amanah berhujah tentang kesan rasuah kepada ekonomi negara dan FDI. Pemimpin PAS pula mahu kita bermuhasabah, menyalakan sekulerisme dan meletakkan bantuan atau sumbangan asal bukan untuk tujuan peribadi sebagai bukan rasuah. Apa bezanya rencana hadi yang terbelit-belit itu dengan lagu Bangau-Bangau? Lihatlah carta senarai CPI dengan teliti. Adakah negara barat yang kafir dan mengamalkan sekulerisme itu berada di bawah Malaysia? Kita tidak menyeru untuk mendukung sekulerisme. Kita cuma menyeru berhentilah berbohong atas nama agama jika tidak mahu diperlekehkan oleh golongan sekularis. Beberapa ketika Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Azminah Ali, hilang dari radar sebagaimana majoriti menteri-menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Tiba-tiba, beliau muncul dengan cerita sedih, pilu kononnya amalan seksual yang tidak bermoral dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi punca beliau hilang kepercayaan terhadap Presiden Keadilan itu. Alasan tersebut dicatatkan dalam pernyataan pembelaan berhubung saman yang difailkan oleh 10 pengundi gombak terhadapnya. Sebelum ini, sekumpulan pengundi gombak memulakan langkah kehakiman dalam usaha mereka menegakkan hak sebagai pihak yang menerima representasi Azmin untuk menjadi calon Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-14 tahun 2018. Menurut mereka, representasi yang dibuat Azmin itu adalah dengan menawarkan diri untuk bertanding pilihan raya 2018 bagi menyingkirkan Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu dan pegawai awam yang korup. Bagaimanapun, mereka mendakwa Azmin telah memungkiri representasi tersebut apabila mendalangi langkah Sheraton yang akhirnya menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Susulan itu, 10 pengundi gombak bertindak memfailkan saman terhadap ahli parlimen mereka, Azmin Ali, atas dakwaan penipuan dan melanggar kewajipan fidusiari. Antaranya, mereka menuntut satu pengisytiharan bahawa Azmin sudah memungkiri sumpah perlembagaan mengikut perkara 59/1 yang dibaca bersama jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Tiba-tiba, demi untuk membela dirinya, Azmin menyeret Anwar Ibrahim. Azmin merujuk 2 kes membabitkan tuduhan dibuat oleh Muhammad Yusof Rota mengenai serangan seksual dilakukan Anwar dan tuduhan yang sama dibuat oleh individu bernama Aidil Azim Abu Adam, lapor Malaysia Kini. Bukan rahsia Azmin pada tahun 2019 turut terpalit dengan skandal seks luar tabi'i apabila video yang memaparkan individu miripnya bersama seorang lelaki tular. Bekas Ketua Pemuda Keadilan AMK Santubong Haziq Abdul Aziz mengaku bahawa dirinya adalah lelaki dalam video semburit di sebuah hotel di Sandakan itu. Kenyataan Azmin tersebut dipersoal oleh beberapa penyokong pengerusi Pakatan Harapan itu. Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Faizuldin Wan Samad berkata, yang mengaku buat kerja di Hotel Sandakan itu adalah Haziq. Haziq beritahu pasangannya adalah Azmin. Tiba-tiba, Azmin kata dia keluar parti kerana masalah moral Anwar. Peliknya, hakikatnya dia amat takut kalau Anwar jadi PM, kes di Hotel Sandakan akan terbongkar. Itu sahaja. Sementara itu, soal naib Ketua AMK Kebangsaan Syed Badli Shah Syed Osman dalam kenyataan bertanya, saya ingin bertanya kepada Ketua Polis Negara, apakah status kes itu kini? Setahun berlalu, adakah polis masih gagal menemui sebarang bukti untuk mengesahkan identiti pelaku? Soalnya, tahun lalu, Tan Sri Abdul Hamid berkata siasatan terhadap video seks tersebut tidak dapat diteruskan di atas faktor teknikal. Datuk Tamrin Abdul Ghaffar pula melihat Azmin dari sudut langkah politiknya selama ini. Rakyat sudah mula kenal siapa Azmin Ali sebenarnya, kata Tamrin. Menurut beliau, Azmin menipu Anwar dan parti yang diasaskannya Keadilan dengan berbagai alasan. Azmin juga menikam Tun Dr. Mahathir walaupun Tun dan isteri menganggap beliau sebagai anak angkat dan pernah menyelamatkannya dalam kes semburit. Azmin, kata Tamrin, menipu pengundi Gombak dan Bukit Antarabangsa dengan mengingkari janji menentang rasuah oleh UMNO Barisan Nasional.
Apakah dia masih menganggap rakyat boleh ditipu dan diperbodohkan apabila menuduh kerajaan PH gagal menangani masalah ekonomi rakyat dan negara? Sedangkan ketika itu dialah yang mengurus ekonomi negara selaku Menteri Ekonomi selama 22 bulan sebelum kerajaan pintu belakang atau kerajaan tebuk atap mengambil alih kuasa. Ini dengan jelas membawa erti Azmin yang hanya pandai berdrama, berpura-pura dan retorik gagal, tegas Tamrin. Azmin juga pernah menuduh jika kerajaan Pakatan Harapan diteruskan, ramai akan mati kerana COVID-19. Sebaliknya, tiada seorang pun meninggal dunia ketika Pakatan Harapan berkuasa. Bagaimanapun, mengikut data kemarin, Kementerian Kesihatan Malaysia mencatatkan 791 kematian dan 222,628 kes yang disahkan positif COVID-19. Umpama telunjuk lurus, kelingking berkait, begitulah aksi pengkhianat yang hanya bijak berkata-kata. Tetapi apakah niat sebenar di sebalik kata-katanya? Pengundi Gombak tentu sudah tahu. Sedar tak sedar dalam tempoh belum pun sampai setahun berkuasa, rupa-rupanya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah muncul sebanyak 38 kali menyampaikan perutusan khas melalui kaca televisyen. Sebaliknya, belum pernah sekalipun beliau berani bersoal jawab secara terbuka dengan media, baik dalam atau luar negara, sebagaimana lazim dilakukan oleh semua Perdana Menteri sebelum ini. Gairahnya, Muhyiddin mahu tampil menyampaikan perutusan khas secara sehala itu sehingga sempena Hari Wilayah Persekutuan semalam pun beliau juga muncul berbuat demikian. Walhal sebelum ini, tidak pernah sama sekali mana-mana Perdana Menteri menyampaikan perutusan khas sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan diadakan. Dalam hal ini, mujurlah hanya ada Hari Wilayah Persekutuan saja di negara ini. Kalaulah ada Hari Johor, Hari Terengganu, Hari Serambi Mekah dan sebagainya, pastilah beliau juga akan mengambil kesempatan muncul dengan perutusan khas yang ucapannya makin memualkan rakyat itu. Dengan pencapaian Muhyiddin yang amat cemerlang itu, beliau bukan saja mengatasi semua Perdana Menteri sebelum ini. Bahkan sejak zaman batu dan barangkali sehingga kiamat sekalipun, mungkin tidak ada mana-mana Perdana Menteri atau ketua kerajaan di alam semesta ini yang mampu mengatasinya dan dari segi kekerapan muncul melalui perutusan khas yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Dengan pencapaian yang tiada tolok bandingnya, itu sah gelaran bapa perutusan khas selayaknya diberikan kepada Muhyiddin anak Kiai Yassin. Bahkan jika Azmin Ali atau Anwar Musa sedia mengadakan majlis besar-besaran meraikan pencapaian Muhyiddin itu dan disiarkan pula secara langsung ke seluruh dunia, ia pasti bukan saja menaikkan nama negara di peringkat antarabangsa, malah juga mampu meningkatkan ekonomi negara serta melonjakkan kemasukan pelabur asing ke dalam negara. Apakah kita sebagai rakyat marhin yang hanya ada satu undi dalam tangan masing-masing tidak mahu tumpang bangga sama? Para walaun dan maca yang tidak pernah menyedari tentang negara dan kedaulatannya akan terus memuja dan memuji kononnya kerajaan sedang berusaha untuk memperbaiki negara. Tahukah anda, kajian yang dibuat oleh portal berita The Malaysian Insight mendapati 9 daripada 10 responden berkata mereka tidak berpuas hati dengan cara Kerajaan Perikatan Nasional PN mengawal pandemik COVID-19. Dalam tinjauan 24 jam yang dibuat di Twitter The Malaysian Insight pada Jumaat lalu, 96% daripada 2,450 responden berkata mereka tidak berpuas hati dengan cara bagaimana wabak COVID-19 dikekang oleh kerajaan. Hanya 4% berpuas hati, itu pun mungkin kaki kipas kerajaan. Begitu juga di Facebook, 92% daripada 93 responden mengatakan tidak kepada soalan adakah mereka berpuas hati dengan bagaimana kerajaan mengawal pandemik itu. Sebahagian pengguna Twitter dan Facebook juga meminta agar Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dipecat. Mereka juga melahirkan rasa tidak berpuas hati dengan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri yang hanya membacakan teks yang disediakan tetapi tidak menjelaskan banyak perkara. Mereka juga berkata penguatkuasaan SOP juga lemah dan selalu bertukar-tukar. Mengulas keputusan itu, Pengarah Eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar berkata beliau tidak terkejut dengan hasil tinjauan itu. Sangat jelas ramai yang tidak berpuas hati dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dan darurat kerana gagal menurunkan jumlah jangkitan selepas 2 minggu mengumumkannya pada 11 Januari lalu. Penguatkuasaan SOP yang lemah dan selalu bertukar-tukar dalam membuat keputusan kerajaan menunjukkan Majlis Keselamatan Negara belum belajar apa-apa dari PKP sebelum ini.
Hampir setahun, apa usaha yang kerajaan Muhyiddin lakukan kecuali memastikan tampuk kuasa di tangan mereka, menabur bunga rampai kepada penyokongnya dan mengisytiharkan darurat demi mengaut segala duit rakyat masuk ke poket kroni. Itu satu kejayaan buat walaun PAS, Macai UMNO dan Pengkhianat Bersatu. Sebagai sebuah parti politik yang peduli kepada seluruh segmen masyarakat, khususnya murid dan pendidik yang terkesan berhadapan dengan norma baru, Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional dengan kerjasama Pertubuhan Amanah Nadi Bangsa melancarkan kutipan sumbangan keuangan ke Tabung Peduli Pendidikan Amanah Nasional 2021. Menurut AJK Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional, pihaknya berbesar hati kepada mereka yang sudi menyumbang ke tabung ini untuk Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional salurkan kepada murid yang mempunyai kekangan kemudahan pendidikan. Syazmir Haris Nur Azlan berkata, pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan negara dan tamadun manusia. Justru katanya pelaksanaan pendidikan mesti dilakukan lebih sistematik dan berkualiti akibat daripada penularan pandemik COVID-19, suasana pendidikan terpaksa diubah suai sebagaimana sebelumnya. Metodologi pengajaran dan pembelajaran telah berubah dalam suasana norma baharu, melihat kepada keadaan ekonomi yang kian tenat dan kesempitan hidup yang ditanggung oleh masyarakat. Apakah mungkin semua orang khususnya golongan masyarakat M40 dan B40 berkeupayaan untuk mendepani norma baru dalam sistem pendidikan kini? Apakah rakyat mampu menyediakan kemudahan yang lengkap untuk memastikan mereka tidak tercicir daripada arus perdana pendidikan? Apakah kita bersedia melihat golongan yang kurang berkeupayaan ini akan terus tertinggal? Kata beliau yang meminta orang ramai boleh melayari laman rasmi FB Biro Pendidikan dan Dakwah Amanah Nasional untuk maklumat lanjut. Tahniah Amanah yang sentiasa prihatin dan peduli tentang masalah masyarakat, apatah lagi dalam keperitan rakyat menghadapi serangan pandemik COVID-19 hampir setahun. Namun, dalam kegairan pembangkang dan para sukarelawan membantu rakyat, alangkah tersentaknya kami, rakyat Marhin mendengar berita penganugerahan gelaran dan pangkat yang sangat tidak sesuai pada masanya. Seramai 111 penerima gelaran Datuk sempena Hari Wilayah Persekutuan pada tahun ini berbanding hanya 28 saja mendapat gelaran itu pada tahun lepas ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah negara. Daripada 111 itu, 6 orang diberikan gelaran Datuk Seri Utama, 24 Datuk Seri dan 81 Datuk. Senarai penerima anugerah itu diumumkan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Isnin lalu. Antara yang mendapat Datuk Seri Utama adalah Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail di samping Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam. Yang keempat, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka. Yang mendapat Datuk Seri pula adalah Dr. Samsul Anwar Nasara, Menteri Sumber Tenaga dan Sumber Asli, Taqiyuddin Hassan, Menteri JPM Undang-Undang. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamaluddin yang sedang berdepan dengan kemarahan ramai juga mendapat gelaran kali ini iaitu Datuk. Wow, hebat sungguh para Menteri Perikatan Nasional dalam merebut gelaran dan pangkat. Segairah mereka merampas dan merompak kuasa di siang hari setahun lalu. Tak sangka pula kami rakyat Marhin dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam keadaan ekonomi negara yang semakin jahanam. Dalam keadaan darurat baru saja 3 minggu berlalu, angan-angan para pengkhianat untuk mendapat gelaran direalisasikan. Tahniah Muhyiddin. Pada tahun lepas ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, hanya 28 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan 2020. Dan paling menarik, Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu, YB Khalid Abdul Samad langsung tidak mahu menerima apa-apa gelaran demi kepentingan dirinya, namun tetap diberikan gelaran Khalid, Carlsberg dan sebagainya oleh para walaun. Dan pada ketika itu, semua penerima gelaran Datuk Seri dan Datuk adalah pegawai kerajaan dan ahli perniagaan dan bukannya ahli politik. Itu fakta. Dan kalau para penonton rasa kurang percaya, buat semakan dan kajilah sendiri. Itulah perbezaannya antara mereka yang berkehendak dan mereka yang memikirkan soal negara. Tetapi sangat menyedihkan apabila ada antara mereka ataupun rakyat yang masih buta mata dan hatinya menilai dan mentafsir.
Beginilah, kita anggap saja mereka semua ini sudah terdesak kerana masa pun sudah tak lama lagi. Alang-alang berkuasa, inilah masanya untuk mereka petik mana yang mereka sempat walaupun dalam keadaan darurat. Terkilanya kami rakyat jelata menyaksikan kebejatan dan korupsi yang berlaku dalam negara tanpa rasa sipu, malu dan silu. Jangan lupa ukirkan pangkat dan gelaran mereka pada batu nisan dan kebumikan mereka di kubur pahlawan agar menjadi kenangan generasi akan datang tentang siapakah pengkhianat negara. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.